Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kasih lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, staf-staf pimpinan Surau Ad-Diniyah, ibu-ibu, bapak-bapak muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada satu hari Natil bin Qais bin Zaid al-Juzami, dia ni daripada kabilah Juzam di Syam. Syam ni kalau kita tahu sekarang ni Lebanon, Syria, Jordan, Palestin. Dan sebahagian daripada selatan Turki tu, Marash, Gaziantep, Renhanli, Kilis tu, itu adalah kawasan yang dikenali dengan nama Syam. Dan Juzam ni, kabilah Juzam ni, dia ni berada di Palestin. Dan mereka kuat, dia agak mempengaruhi keadaan di Palestin tu, kabilah Juzam ni. Dan kabilah Juzam ni pada awal pemerintahan Bani Umayyah, iaitu ketika mana Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi pemerintah, dan kabilah Juzam ni mereka memberi bai'ah mereka kepada Muawiyah. Kemudian sehinggalah pada zaman Marwan bin Hakam, zaman Yazid, zaman Yazid bin Marwan, tuan-tuan, zaman Marwan bin Hakam, kemudiannya mereka tidak lagi memberi bai'ah kepada Bani Umayyah. Mereka memberi bai'ah mereka kepada Abdullah bin Zubair al-Awwam. Tuan-tuan, sebab ketika itu Abdullah bin Zubair al-Awwam adalah governor di Mekah. Abdullah bin Zubair al-Awwam ni tuan-tuan pun bukan calang-calang orang. Dia ni anak buah kepada Nabi SAW. Mak dia Asma' bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana Aisyah radhiyallahu anha tu tuan-tuan, anak makcik dia. Dan Nabi SAW tuan-tuan ambil dia juga menjadi anak angkat Nabi SAW. Dan tuan-tuan, Abdullah bin Zubair al-Awwam ni adalah bayi yang pertama lahir ketika mana berlakunya peristiwa hijrah. Ya. Asma' ketika mana hijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan syarat mengandung. Sampailah di Quba, tuan-tuan, Asma' melahirkan Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan, dan sekaligus menafikan tuhmahan puak-puak kafir Quraisy yang mengatakan siapa ikut Muhammad hijrah, mandul. Jadi Abdullah ni bayi yang pertama lahir. Dan dalam sejarah tercatat bahawa Abdullah bin Zubair ni tuan-tuan pernah meminum darah bekam Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW bekam, kemudiannya bila habis tu Nabi SAW panggil, Abdullah, kau tolong cari tempat yang agak tersembunyi sikit, kemudian kau buang darah aku ni. Abdullah ambil tuan-tuan, dia pergi bawa tempat tersorok sikit, kemudian dia bukan buang, dia minum darah bekam Nabi SAW. Kemudian bila dia balik bertemu dengan Nabi SAW, lalu Nabi SAW tanya dia, engkau buang ke engkau minum? Tuan-tuan, kan, kena segah dengan Nabi SAW tuan-tuan, kan, tak mengaku lagi. Kita kalau tak ada kes pun kena segah dengan polis pun tak tuarah mengaku tu. Kalau kita tak. Ini kan pula Nabi SAW tanya. Abdullah kata, aku minum ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya celakalah manusia ke atas kamu
dan celakalah kamu ke atas manusia. Tuan, makna dia apa? Makna yang kata celakalah manusia ke atas kamu, sejak dia minum darah bekam Nabi SAW ni tuan-tuan, dia jadi orang yang hebat. Danlah bapa dia Zubair Al-Awwam tuan-tuan adalah orang yang hebat dan 10 yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Tuan, Zubair Al-Awwam ni. Zubair Al-Awwam, babah dia tu orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula Abdullah ni lepas dia minum darah bekam Nabi SAW, dia jadi hebat. Lalu dia banyak perang, dia masuk, dia menjadi panglima perang. Dan bila dia masuk menang, bila dia masuk menang perang, masuk perang menang. Dan hebat, dia jadi hebat. Sebab tu kata Nabi SAW, celakalah manusia ke atas kamu. Dia jadi hebat, dia jadi kuat semacam. Tapi ini khusus kepada Nabi SAW lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan pergi tadah pula darah bekam tok-tok guru mana-mana ke. Mana dah tahu kali kira ni tak. Dia tadah bekam tok-tok guru mana-mana, minum siap straw tu, baca bismillah itu. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Ini khusus pada Nabi SAW. Dan Abdullah bin Zubair Al-Awwam ni tuan-tuan, dia jadi governor di Mekah dan dia tidak berbayah dengan pemerintahan Bani Umayyah. Ketika itu dipimpin oleh Marwan bin Hakam. Tuan-tuan, dia di antara yang digelar pemberontak. Sehinggalah tuan-tuan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, tuan-tuan, dihantar seorang panglima perang yang cukup terkenal, Hajjaj Yusuf As-Saqafi, lalu pergi untuk ke Mekah membunuh Abdullah bin Zubair Al-Awwam. Tuan-tuan, ketika itulah Kaabah diruntuhkan oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi menggunakan manjanik. Manjanik ni senjata, kalau kita tengok cerita lama tu kan, yang tolak dengan apa, benda kayu tu dia macam lastik tu. Lastik tu baling batu. Macam benda ni lah yang menghancurkan Kaabah. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair dibunuh. Dan mayatnya disalib dan digantung, disandarkan di dinding Kaabah. Tuan-tuan, Asma ketika itu hidup lagi, hampir 100 tahun dah umur. Setiap kali dia lalu, dia tengok mayat anak tergantung. Allah, sedih tuan umat kan, tak sedih tak? Lalu Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni tuan perintahkan Asma ni datang jumpa dia. Asma tak pergi jumpa. 3 kali Hajjaj Yusuf As-Saqafi minta Asma datang jumpa, dia tak jumpa. Sampai dia kata, jangan sampai aku tarik, aku seret kamu wahai perempuan tua, balik datang bertemu dengan aku. Beritahu pada dia punya utusan. Tapi Asma tetap tak jumpa. Dan Hajjaj tahu siapa dia Asma. Hajjaj tahu siapa dia bapa Abdullah. Semua dia tahu. Sebab di tangan Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni tuan, ramai sahabat-sahabat mati di tangan dia. Jadi akhirnya dia mengalah, dia pergi jumpa Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tuan-tuan, bila jumpa itulah satu ungkapan yang saya kira popular sampai sekarang dikenang. Kata Asma binti Abu Bakar, wah, ingatlah kamu wahai Hajjaj, sesungguhnya kamu membunuh Abdullah, kamu merosakkan dunia anak aku. Tapi kerana kamu kena ingat, dengan kamu bunuh Abdullah itulah Abdullah sudah merosakkan akhirat kamu. Allahu Akbar ni. Dan kabilah Juzam ni tuan-tuan, mereka kuat di Palestin dan mereka lah yang berperang bersama-sama dengan Abdullah Az-Zubair Al-Awwam. Baik, Natil ni adalah ketua kepada kabilah Juzam. Jadi satu hari dia datang bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Hurairah lalu dia tanya. Dia kata, wahai Abu Hurairah, dia kata, boleh tak kau ceritakan kepada aku apa-apa pesanan yang kau pernah dengar daripada Nabi SAW? Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, dalam kepala otak ada beribu hadis yang dihafal. Abu Hurairah. Pasal apa? Dia memang tak ada kerja lain, dia duduk dengan Nabi SAW. Kata ulama, pada Abu Hurairah saja radhiyallahu anhu, hadis yang dihafal 5,374 hadis. Dan daripada jumlah itu tuan-tuan, 354 diambil menjadi hadis sahihai, makna hadis yang cukup sahih di bawah Imam Muslim dan Imam Bukhari. Banyak hadis yang dihafal. Pasal apa? Memang dia kerja dia tak ada lain, duduk dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika itu Nabi SAW tak ada, tengah perang Khaybar lawan Yahudi. Nah, bila dia masuk Islam, dia duduk dengan Nabi SAW, dia tak buat kerja lain. Dia menjadi ahli sufa, duduk dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, sebelum tu adalah dia ada buat kerja, ada kadang buat Grab, kadang buat tercanai, jual lakok atau gitulah. Adalah kan. Bukan tak ada kerja, ada. Sebelum tu adalah kerja, buat tukang sikit, betul bumbung, memang gitulah. Tapi bila meluk Islam, dia tak pergi mana-mana. Dia ikut Nabi SAW ke mana dia pergi. Sampai satu hari dia pernah ungkap, dia kata, aku ni bila duduk dengan Nabi SAW,
aku rasa kenyang. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tengok dia atas bawah, kata kau kenyang tak mana? Nak kata makan, tak makan. Dia kata aku ni bila ikut Nabi SAW, aku walaupun nak makan apa, tak payah makan. Dia kata nak dapat roti 2 buku pun payah. Kan? Biasalah tuan-tuan, zaman tu ikut Nabi SAW, mana dia makan. Dia kan macam ustaz-ustaz sekarang. Ustaz sekarang ni kalau ceramah, kadang habis ceramah dia makan. Kan? Surau ni tak ada tak? Ada air urin. Air urin pun lama tak dapat kan tuan? Contoh. Kadang biasa ada makan, kadang kambing kan, kadang-kadang. Kan? Tapi ikut Nabi SAW, apa yang dapat? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku nak dapat roti 2 buku pun payah. Abu Hurairah ni biasa pensan. Dia pernah pensan pasal lapar, terlampau lapar, pensan. Sahabat-sahabat injak leher dia dengan kaki. Sebab bimbang dia sawan. Bila dia sedar daripada pensan, dia bangun. Dia kata Allah itu, aku pensan pasal aku terlampau lapar, 3 hari dia tak makan. Aku bukan sawan. Pensan kan. Ikat perut ni biasa. Jadi tangan dia kenyang tak? Aku bukan kata nak pakai baju cantik, baju sutera pun aku bukan kata baju sutera. Sutera masa tu belum diharamkan lagi. Dan tak dapat, aku tak dapat. Tapi aku kenyang ilmu bila duduk dengan Nabi SAW kan. Allahu Akbar. Lepas tu dia ikut ke mana? Dan nama dia pun bukan asalnya Abu Hurairah, nama dia Abdul Rahman, dan dia berasal daripada satu kabilah daripada Yaman. Tuan-tuan. Tapi dia ni asal dapat nama Abu Hurairah ni pasal dia suka kucing. Masjid Nabawi tu banyak kucing. Dia punya kerja lah, dia suka bagi makan. Lepas tu dia suka main kucing. Macam dia seronok dengan kucing. Dia tengok kucing. Macam orang suka tengok burung lah, dengan burung kan. Lalu tepi hutan dengan burung tu. Tongkat motor tu menyangkung atas motor tu. Menitik elio dengan burung ni. Allah. Pejam-pejam mata tu. Contoh itulah kan. Satu hari dia ambil anak kucing, letak dalam lengan baju dia. Arab ni tuan-tuan, lengan baju dia ni besar. Ayam golek pun boleh masuk. Tuan-tuan. Jadi tengah-tengah duduk dengan Nabi SAW, duduk menadah ilmu, tiba-tiba bergerak lengan baju dia. Nabi SAW tanya, apa benda tu? Dia kata, kucing ya Rasulullah, tengok keluarkan anak kucing. Dia kata, aku sayang kucing, aku sayang. Dia kata, kucing aku sayang, aku suka dengan anak kucing. Lalu kata Nabi SAW, baiklah, mulai hari ini aku gelar kamu Abu Hurairah, bapa kepada kucing. Itu nama lekat Abu Hurairah. Dan tuan-tuan, bila dapat nama Abu Hurairah, gelaran daripada Nabi SAW, tuan-tuan, seronok Abu Hurairah. Pasal apa? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum memang menunggu-nunggu kunia daripada Nabi SAW. Sebab tu dapat gelaran. Bila dapat gelaran, tuan-tuan, seronok dia. Dah masa tu tak kan dah, tak dapat Datuk Seri Tan Tentun pun tak boleh dah. Kan? Janji dapat gelaran daripada Nabi SAW, seronok. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah Nabi SAW gelar dia Abu Turab. Abu Turab ni mana? Bapa debu tanah. Panjanglah cerita dia. Satu hari dia mengajuk dengan Fatimah, dia baring atas tanah kan. Dia tidur atas tanah. Bila Nabi SAW datang, dia pun tak tahu harap bangun, busir-busir, terlupa nak buang debu kat muka, penuh debu. Lalu kata Nabi SAW, kau ni memang Abu Turab, bapa kepada debu tanah. Seronok dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sebut nama Abdul Rahman, orang tak kenal. Kalau sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai kiamat orang kenal. Baik, Abu Hurairah ni tersebut tadi punya banyak hadis yang dihafal. Tiba-tiba dia boleh baca hadis yang saya nak baca. Tuan-tuan, dan hadis yang saya nak baca ni tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dia baca, dia pernah pengsan 3 kali. Tadi dia pengsan sebab tak makan. Tapi ni dia pengsan sebab dia bimbang, dia takut hadis yang dia baca ni dia tergolong dalam golongan yang dia baca. Tuan-tuan, muslimat yang di dalam Islam. Muslimat ada tak ada? Ada. Takut sampai sudah muslimat, seorang muslimat tak ada tak? Baik. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah dengar Nabi SAW berkata, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati alai. Kalau dalam lafaz hadis yang diriwayat daripada riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, yuqda lahum yaumal qiyamati salasa. Sesungguhnya golongan yang terawal, yang paling awal akan dipanggil, disoal pada hari kiamat ni ada 3. Dalam ramai-ramai manusia berhimpun di padang mahsyar ni besok, 3 golongan ni dipanggil dulu. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ustushhid. Golongan yang katanya mati syahid di dunia. Katanya dia mati syahid. Fa'utiya bihi,
fa'arafahu ni'amahu. Lalu Allah SWT tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang orang mati syahid dapat di syurga nanti. Tunjuk satu, ni nikmat, ni nikmat, ni nikmat. Dan fa'arafaha, dia mengakui inilah sepatutnya nikmat yang sepatutnya orang yang mati syahid dapat, dan dia dapat. Lalu Allah SWT tanya dia, qal, kata Allah SWT, fama amilta fiha, sebenarnya yang sebenar-benar marin kau hidup atas dunia, apa yang kau buat? Apa sebenarnya yang kau buat? Lalu jawab orang yang dikatakan mati syahid tadi, qal qataltu fik hatta ustujhidtu. Kami berjuang di jalanmu, wahai Allah. Kami bermati-matian di jalanmu, wahai Allah. Sehingga akhir kemuncaknya kami mati di jalanmu kerana-Mu, wahai Allah. Jawapan yang diberikan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, qal kazabta, kamu pembohong. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakinna qatalta li'an yuqala jari. Sebenarnya dulu yang kau berjuang mati-matian dulu bukan sebab aku, kata Allah SWT, tapi sebab supaya kamu dikenali dengan sebagai seorang yang berani. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Memang sebut nama dia ni kan, memang berani semua. Surau ni kalau ada masalah, pukul 3 pagi telefon pun dia datang, dia duduk depan sekali, jenis muka ni toreh tak ada darah. Kalau demonstrasi tu dia depan sekali, FRU dalam bagi ni. Contohlah kan. Punya berani tu. Nampak? Kalau ajak tu kan sikit-sikit takbir, sikit-sikit takbir. Main tu, nak syahid semua. Tapi kata Allah SWT, bukan kerana aku. Tapi disebab kerana supaya orang kenal kau sebagai kau seorang yang berani. Betul orang kenal. Oh dia tu jangan buat pasal. Nama pun gelar pun Husain Rimau. Contohlah kalau ada nasihat. Kalau ada kebetulan. Kan? Nama pun orang gelar ada rimau yang main tu. Kan? Nak best lagi rimau akar panggil. Punya berani tu. Nampak? Hebat semua dia. Dan faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Orang gelar dia berani. Lalu kata Nabi SAW, summa umira bihi fasubi ala wajhi hatta ulqiya finnar. Golongan ni diseret lalu disembam di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Golongan yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Golongan yang kedua ni, dia ni jenis mengaji tak berhenti-henti. Habis umur mengaji. Mengaji Al-Quran, maksudnya mengaji agama. Belajar agama ni bersungguh. Habis di Malaysia ni sambung pula di Yaman 3 tahun. Saya masa di Yaman tu saya sempat singgah ke Darul Mustafa. Ni madrasah ni yang handle ni adalah Syekh Habib Omar. Syekh Habib Omar kan? Kenal Syekh Habib Omar kan? Syekh Habib Omar punya madrasah tu. Besar tuan-tuan. Ramai student. Kalau habis main subuh tu, kalau bersalam tu panjang, saya ingat dekat 20 minit tu habis. Salam. Saya tengok, perhatikan. Ramai. Anak-anak kita ramai mengaji sana. Saya sempat jumpa. Paling muda umur 10 tahun tuan. Saya tanya diorang ni, korang ni siapa uruskan ni? Dia kata kami abang-abang senior uruskan. Saya jumpalah dia punya apa ni, student punya presiden dia panggil. Ketua pelajar di Yaman tu, di Darul Mustafa tu, nama dia Ustaz Abbas, budak Johor. Dia kata kami lah Ustaz uruskan budak-budak ni, dah macam adik-adik kami Ustaz uruskan baju. Yakin tu mak dengan abah tu hantar umur 10 tahun hantar ke Yaman. Besar pengorbanan tu. Pasal budak 10 tahun, bayangkanlah. Kita anak kita tingkatan 1 pun hantar pergi sekolah lagi naik motor. Tak percaya tu. Nampak? Ni lepas 10 tahun. Allah, kecil je. Sian tengok. Tak. Ramai anak-anak kita. Ya, ngaji di Yaman 3 tahun. Tak. Habis di Yaman 3 tahun, pergi sambung pula Mesir 2 tahun. Nah. Habis di Mesir pula, pergi pula Madinah, sambung setahun. Dan dia kata Nabi SAW, wa'allamahu. Bukan setakat dia belajar agama, balik pula dia sebarkan pula agama, ilmu yang dia belajar tadi. Pergi kuliah maghrib, pergi kuliah zuhur, kan? Pergi kuliah subuh, masuk forum, pergi meratur, kan? Buat kuliah macam-macam, kuliah duha macam-macam. Dan wa qara'al Quran, dan dia mengaji Al-Quran.
Lalu sama juga fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Allah SWT tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang sepatutnya orang yang banyak belajar agama, banyak sebar agak ilmu dan juga baca Al-Quran dapat di akhirat, dapat di syurga. Fa'arafaha, dan dia mengakui inilah nikmat yang sepatutnya dia dapat. Lalu Allah SWT tanya dia, fama amilta fiha, yang sebenar-benarnya marin kata dunia ni kau buat apa? Allah Allah. Lalu jawab golongan yang katanya banyak belajar agama, sebarkan ilmu, baca Al-Quran. Jawab mereka, qal ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fi Al-Quran. Ya Allah, kami habiskan masa atas dunia marin belajar ilmu, belajar agama, kemudian kami sebarkan ilmu. Kemudian kami baca Al-Quran. Kerana-Mu, wahai Allah. Sebut tu. Lalu jawab Allah SWT, kazabta, kamu pembohong. Kata Allah SWT, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu belajar agama, kamu sebarkan ilmu bukan kerana aku, kata Allah SWT, tapi supaya orang kenal kamu sebagai orang yang alim. Allahu Akbar. Bantan. Ini yang takut tu. Dan wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari. Dan kamu baca Al-Quran bukan kerana aku, kata Allah SWT, tapi supaya orang gelar kamu tu qari. Memang kalau dia baca Quran sedap dengar. Kita yang tak faham Arab pun Allah mendayu-dayu dengar dia baca. Sedap betul dengan makhraj dia, dengan tajwid dia, dengan taranum dia, sedap betul. Kan? Tapi kata Allah SWT, kamu baca Quran bukan kerana aku, tapi kamu baca Al-Quran kerana apa? Liuqal, supaya orang kenal kamu sebagai qari. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Lalu sama juga summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Golongan ni juga diseret lalu disembam dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mbak. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, wa rajulun wassallahu alaihi wa a'tahu min asnafil malkulli. Golongan yang ketiga ni orang yang atas dunia Allah rezekikan dia dengan kemewahan dan kekayaan tu. Jenis orang hebat, jenis murah rezeki, niaga ni jadi aja. Kan? Masa orang lain PKP marin, orang lain tutup niaga, dia boleh tambah cawangan. Bukan setakat cawangan niaga, cawangan bini pun tambah. Contohlah tak. Hebat. Dia kalau pegang apa pun jadi. Kalau buat apa pun jadi meniaga. Malah bukan setakat dia meniaga jadi. Min asnafil malkulli. Dan banyak dia dapat, banyak dia keluar. Banyak dia tolong asnaf-asnaf, banyak dia tolong orang susah, banyak buat kerja-kerja kebaikan dan juga kerja-kerja kebajikan. Sama juga fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Allah SWT tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang sepatutnya orang yang banyak buat kerja-kerja kebaikan dan kebajikan dapat di syurga. Fa'arafaha, dan dia mengakui inilah nikmat yang sepatutnya dia dapat. Sama juga Allah SWT tanya dia, fama amilta fiha, yang sebenar-benarnya dulu apa yang kau buat sebenarnya? Apa sebenarnya yang kau buat? Lalu jawab orang yang katanya banyak tolong orang susah tadi, qal ma tara'tu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lillah. Ya Allah, aku tak tinggal sedikit pun harta aku, melainkan aku infak di jalan-Mu, wahai Allah, kerana-Mu, wahai Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kazabta, kamu pembohong. Walakinna fa'alta liyuqal huwa jawad. Faqad qila. Kamu banyak tolong orang, kamu banyak buat kerja-kerja kebaikan. Buat kerja-kerja kebaikan bukan kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya kamu huwa jawad, orang kenal kamu sebagai pemurah. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak.
Memang betul, sebut nama dia ni, Allah, dia ni Masya Allah, kalau sumbang tak takut miskin. Kalau sedekah, ya Allah, bang surau dia kata kempen lah nak tukar kapet kan, setahun lebih tak dapat tukar. Jumpa dia tu sekarang, sign check, clear semua. Dia seorang je clear, boleh tukar kapet surau. Dia jenis main, kalau sumbang ni, ikut main sign check. Bukan macam kita. Kita nak masuk tabung tu, nak masuk RM20, termasuk RM50. Allah, cilaku. Menyesal tak asing duit. Alah, nak minta balik malu. Tak nak tunggu ustaz kejap lagi. Ustaz, tadi saya nak masuk 20, termasuk 50. Nak minta baki boleh ustaz? Allah. Ni jenis ni. Jenis ni menyumbang tak takut. Kalau bagi buat program, sebut je program apa, dia akan datang, dia akan tolong. Tapi kata Allah SWT, bukan kerana aku. Supaya orang kenal kamu sebagai seorang yang pemurah. Faqad qila, dan kamu dapat apa yang kamu nak. Sama juga, summa umira bihi fasib ala wajhatta ulqiya finnar. Golongan ni juga diseret lalu disembam dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, bahaya kalau kita ni beramal tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau kita buat sesuatu kita tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu matlamat kita, bahaya. Bahaya. Sebab tu tuan-tuan, dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala, kan hadis 40 sekarang popular ni sekarang ni. Terima kasihlah kerana mempromosikan hadis 40, tak? Kan Imam Nawawi yang pertama dia letak innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita ni bergantung kepada niat. Kerana ada sahabat yang hijrah ke Madinah bukan sebab kerana Allah dan Rasul, tapi sebab nak menikah. Lalu kata Nabi SAW, setiap amalan bergantung kepada niat. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul. Tapi barang siapa hijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang dia nak kahwin, maka hijrahnya menuju kepada apa yang dia niatkan. Sebab tu bukan senang tuan-tuan nak ikhlaskan diri untuk buat benda-benda amalan ni payah. Kita buat amalan kerana apa? Kerana dunia. Allah Taala ancam kita, orang yang buat amalan kerana dunia, di dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Firman Allah SWT, man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang inginkan kehidupan dunia. Ayat ni ulama tafsir kata tuju kepada orang yang belajar agama. Dia belajar agama, dia bukan kerana Allah, tapi nak kerana dunia, kerana nak dunia. Barang siapa nak kehidupan dunia. Mana dia belajar agama untuk apa? Nak dapat dunia. Dah ustaz, kalau macam tu ustaz datang kuliah ni tak payahlah bagi sampul pasal ikhlas. Benar? Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Kan? Tapi saya pernah try kereta saya tu, isi air kencing tak bergerak tuan-tuan. Bukan sikit, dekat 4 liter letak tu, tak berjalan gitu. Ni jenis ni kata ulama, jenis yang letak apa? Letak nilai. Ustaz, kami ni nak jemput ustaz ceramah kat surau kami, lama dah tengok ustaz dekat YouTube. Seronoklah dengan ustaz ceramah, rasa nak panggil lah ustaz datang ceramah surau kami. Boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kita kan kawan apa nak kira sangat. Boleh? 3,000. Ammah ai. Bapa ai mah. Ustaz, kami surau kami ni tak apa nak ada duit ustaz. Jadi boleh tak kurang sikit? Allah, adik-beradik, sembang anak beranak, takkan tak boleh kira pula. Boleh kurang 2,800. 200 je kurang. Silaku tidak. Ni jenis ni. Jenis letak harga. Tuan-tuan. Lepas tu saya masa dengan Allah Yalah untuk guru ni Aziz Marin, dia sebut. Dia kata entah, dia kata, masa tu kami ramai lah, dia kata kamu entum semua kalau kuliah ke apa, jangan letak harga. Berapa yang dapat tu lah rezeki tu. Cuma pesan lah ada orang surau tu, janganlah sekian terima kasih, itu bahasa saya lah, jangan sekian terima kasih. Kan, nanya kat orang yang datang kan, orang ni ada anak bini, ada benda nak tanggung kan? Jangan letak harga. Pasal ilmu agama ni tidak ada tandingan, tidak ada nilai, nak dinilai dengan dunia. Allah yang untuk punya azim. Allahu Akbar. Tak kata man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang inginkan kehidupan dunia. Kau belajar agama nak apa? Kau nak rumah mewah, kau nak rumah besar, kau nak kereta besar, kau nak bini besar,
Contohlah kan. Wazinataha, dan perhiasan. Perhiasan ni maknanya engkau nak glamour, engkau nak pangkat, engkau nak gelaran, engkau nak Saya tak kata orang yang keluar TV tu semua ni dia nak glamour tak. Yang ni jenis suruh muka ni. Tonjol-tonjol diri, sengaja nak tonjol diri, cari ruang juga nak keluar TV. Contoh itu. Dipaksa-paksa nak glamour. Ni. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah SWT, kami berikan penuh segala usaha-usaha mereka. Mana kau belajar agama nak dunia, kami bagi. Apa yang kau nak? Kau nak kereta besar, kau nak rumah, kau nak duit, semua aku bagi. Bagi, aku bagi. Malah kata Allah SWT, wahum fiha la yubhasun. Tidak dikurangkan walau sedikit pun. Sikit pun tak kurang. Bagi semua. Apa yang kita target tu kita akan dapat. InsyaAllah dapat. Allah akan bagi. Tapi ingat, kata Allah SWT, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bila kau balik bertemu aku besok, tidak ada lain yang menanti kamu melainkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa auzubillah min zalik. Takut tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, nak ikhlas ni bukan senang, saya sebut dah. Kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah, kitab tasawuf. Dia kata ikhlas ni hanyalah bertujuan untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menginginkan benda yang lain. Dan sesungguhnya riak ni ada dua macam. Yang pertama, beramal melakukan ketaatan, beramal kerana manusia, dan yang kedua beramal kerana manusia dan juga beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama kita buat ibadat kerana nak tunjuk orang. Kan dalam surah Al-Maun kan. Dalam surah Al-Maun tu sebut tu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Alladzina hum yuraun tu maknanya mereka bersungguh-sungguh nak tunjuk amalan. Orang yang celaka dalam semayang ni ada tiga. Yang kedua saya sebut tadi, bersungguh-sungguh buat amalan nak tunjuk kat orang. Yuraun ni kata ulama tafsir, bersungguh buat amalan tapi semata-mata nak tunjuk kat orang, bukan untuk Allah SWT. Jadi kalau semayang kat surau ni kan, habis semayang sunat, habis semayang syak, ba'di isyak tu kan, semayang punya lama tu. Tok siap dah tunggu kat gate dah, nak tutup gate. Dia tak habis-habis. Semayang sunat tak habis lagi. Celaka semayang dah lama pejadah tu. Semayang sunat baca surah Al-Baqarah ke apa kan. Punya lama semayang tu. Kan? Kalau kat rumah tak semayang sunat pun, kalau kat rumah tengok Gusti. Contoh lah. Pemain tuan. Allahu Akbar. Ni, dan kedua-dua ni kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, kedua-duanya ini riak yang menghapuskan amalan ketaatan. Sebab orang yang beriman kata Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yutuna ma atau. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum wajilat, sedangkan hati mereka gemetar. Mereka beri dah apa yang patut mereka beri, mereka beri. Beri masa untuk duduk dengan kuliah, beri masa untuk mengaji, beri masa untuk semayang jemaah, beri masa bangun solat tahajud. Beri dah. Malah kata ulama memberikan juga ni apa dia, ilmu. Sampaikan juga ilmu. Balligh anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan walaupun sikit. Dah beri dah tuan-tuan apa yang patut diberi. Wa qulubuhum wajilat. Dalam masa yang sama hati mereka gemetar. Kenapa? Innahum ila rabbihim rajiun. Kerana mereka yakin mereka akan kembali menghadap Allah SWT, Tuhan yang mencipta mereka. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar ayat ni dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah mereka ni mencuri, berzina ataupun minum arak? Kata Nabi SAW, tidak wahai anak perempuan as-siddiq. Sesungguhnya mereka ni orang yang semayang, berpuasa, malah mereka bersedekah. Sedang hati mereka gemetar, bimbang-bimbang, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka inilah yang berterusan melakukan kebaikan. Sebab takut buat kebaikan ni, buat amalan ni takut Allah tak terima. Terus buat amalan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan yang berikut, amalan berikut. Sebab kalau kita buat amalan tuan-tuan, kena ada dua perasaan lepas habis kita buat sesuatu amalan. Yang pertama, kena ada perasaan khauf. Khauf ni makna takut. Takut, bimbang-bimbang amalan yang kita buat ni Allah tak terima. Yang kedua, raja, mengharap agar semua amalan kita Allah SWT terima. Agar amalan yang kita buat ni Allah terima. Bayangkan kita tuan, kadang kita ni confident lebih.
Mentang balik surau dengan kuliah pula kan. Oh, balik tu macam main jantan mendado jalan. Nampak orang tak semayang tu semua. Tu semua neraka tu, neraka. Sedakna dia kelas orang. Jangan main-main tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kata Nabi SAW, berapa banyak amalan yang nampak macam amalan akhirat tapi menjadi dunia kerana jahatnya niat. Dan berapa banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat kerana baiknya niat. Kata Nabi SAW. Dan nampak kadang-kadang dia tak ada surau. Surau ni jarang-jarang nampak muka tu. Sesekali nampak muka. Tak apa-apa tak gerak. Tapi bawa anak bini, kadang tengok bawa anak bini pergi makan, anak bini pergi shopping, jalan-jalan kan. Tapi semayang lah tuan-tuan kan. Yang tak semayang lah. Dan pun menjadi amalan akhirat. Sebab apa? Tujuan dia dapat rezeki yang halal, dapat gaji, bawa anak bini, gembirakan hati anak bini, pergi makan, pergi shopping. Itu dapat pahala tuan-tuan. Kan nampak macam amalan dunia tapi menjadi amalan akhirat. Berbanding nampak macam amalan akhirat tapi menjadi dunia kerana jahatnya niat. Tengok dia datang surau tu kami seram ni. Kan dengan jubah meleret, serban besar bakul. 7 hasta punya serban. Jadi kalau dia mati tu serban tu boleh buat kain kapan terus. Nampak? Tasbih ni seminggu sekali tukar, putus. Zikir ni kau main laju jangan asal. Tunggu tak ada orang dia melompat pula berzikir. Nampak hebat tu tapi rupanya hati busuk. Datang surau nak pecah belah masyarakat. Tuan-tuan, mengata sana, komplain sana. Komplain cukup kuat. Suruh jadi jatuh kasut tak nak. Kan? Tapi komplain ni lah Allah. Bapak kuat komplain. Dipanggil juri awam. Komplain semua salah jatuh kasut. Gate lambat buka jatuh kasut, kepala paip patah jatuh kasut. Kan? Rumput panjang jatuh kasut. Salah orang. Suruh dia jadi jatuh kasut, mampu dia tak mampu. Lepas tu pecah belah. Kata orang tu, kata orang ni. Semua imam salah. Imam baca pendek salah. Dia kata pendek macam ni anak aku jadi imam. Nampak? Bila baca panjang, cilaka imam. Kau tak tahu orang belakang orang tua ramai. La ilah Allah, salah juga. Allahu Akbar. Dan menjadi amalan dunia kerana jahatnya niat. Sebab itulah tuan-tuan, satu hari dalam kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Ghazali rahimahullah taala, satu hari Nabi SAW panggil Muaz bin Jabal radhiyallahu. Muaz bin Jabal ni tuan-tuan orang hebat. Dia ni tuan-tuan pada tahun ke-10 Hijrah Nabi SAW hantar dia pergi ke Yaman. Dia seorang Islam satu Yaman. Dia seorang je Islam satu Yaman tuan-tuan. Punya hebat Muaz bin Jabal. Kita ni orang kafir satu, kita beribu. Tak Islam kafir sampai mati. Tuan, muhasabah diri lah tuan. Allahu Akbar. Muaz bin Jabal ni orang yang kumpulan yang kedua. Ketika mana Bai'atul Aqabah yang kedua, dia datang. 12 daripada 73 muslimin, 2 muslimat datang berbai'ah dengan Nabi SAW di Mekah, di Aqabah. Tuan-tuan, Aqabah ni sekarang dipanggil Masjid Al-Bayat ke bilang gitu. Tak jauh daripada Jamratul Aqabah. Depan sikit ada satu masjid. Situlah Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan lepas ni, tuan-tuan cuba cari jalan, pergi tahu. Saya nak pergi tengok Masjid Al-Bayat kalau tak silap saya. Di situ tempat perjanjian Bai'atul Aqabah pertama kedua. Pergi tengok. Pergi masuk pergi sembahyang sunat. Main tahiyatul masjid tak apa. Kenang. Situlah peristiwa perjanjian Aqabah tu. Pergi tengok. Allahu Akbar. Muaz bin Jabal ni satu hari Nabi SAW panggil. Nabi SAW kata akhlisil a'mala yudizika minhul qalil. Ikhlaskan amalan walaupun cukupkanlah walaupun sedikit. Ikhlaskan amalan. Cukupkan walaupun sikit. Tak banyak tak apa. Janji ikhlas amalan gitu. Ya. Sebab tu kata Sayyidina Ali kanallahu wajhah, jangan susah hati dengan amalan yang sedikit, tapi usahakanlah agar amalan yang sedikit ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sikit tak apa tuan-tuan. Lepas tu saya mengaji dengan Allah Rahmat Semang kamu semain kan. Dia kata lepas semayang kalau kita zikir kan, baik 3 kali pun tak apa. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 3 kali tak apa dah.
Daripada ballah 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 ballah, apa pun tak ada makna. Lam la lam la lam la lam la lam la lam la lam. Kita kat dengar, kat luar kat dengar ramlah ramlah ke ramlah ramlah. Sedangkan kata Nabi SAW, selepas kita sembahyang, kalau kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita tutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira ila ayat. Dan dosa kita Allah SWT ampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Sebab tu semayang ni kata ulama, jadikan waktu rehat untuk kita. Rehat. Sebab tu bila kita rehat, kita semayang pun tak terkejar-kejar. Kita kejar dunia ni satu hari belah-belah jam. Jadi dah tahu dah, time semayang tu lah jadikan rehat untuk itu. Elok daripada isap rokok, isap vape. Kan? Maksud, jadi bila kita rehat, banyak benda-benda yang kita boleh buat. Habis semayang, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayatul kursi, tidak ada penghalang bagi dia dan syurga melainkan kematian. Riwayat Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab Allah SWT, Nabi SAW kata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah SWT tak memandang rupa kalian dan juga harta kalian. Allah SWT tak tengok engkau handsome ke tak handsome, Allah tak tengok. Nah, lagipun handsome dengan cantik ni berapa lama tahan? Berapa lama tahan? Tak lama kan. Tuan-tuan tengok pelakon tahun 80-an marin kan. Pelakon-pelakon perempuan tahun 80-an marin. Kalau awak tu. Marin beli URTV tu, koyak poster tengah tu tampal dekat dinding. Berangan gini kan. Oh, kalau dapat kahwin dengan dunia Allah. Akulah manusia paling lengkap dalam dunia marin. Kan? Paling lengkap hidup aku kalau dapat nikah tu. Tu tahun 80-an. Cuba tengok muka dia sekarang. Muka pelakon tu, tengok muka dia sekarang tahun 2023 dia. Pelakon cerita hantu, kan? Jadi hantu tak payah make up. Nak cerita tentang Allah tak tengok muka gitu. Allah tak tengok harta kita banyak mana sebab Allah SWT Maha Kaya. Harta yang kita dapat ni pun Allah SWT yang beri. Betul, Allah SWT tak tengok harta kita banyak mana. Tapi kata Nabi SAW, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah SWT nak tengok pada hati dan amalan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi sebab tu tuan-tuan, payah kita nak beramal, nak ikhlaskan Allah SWT ni susah. Saya sebut awal ni susah. Sebab setan kacau. Dan sebab kalau kita buka, sebab tu kita buka kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis ni belitan syaitan, tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri minal insana majradam. Syaitan ni dia jalan dalam badan manusia ikut salur darah. Jalan dalam badan anak Adam ni dia ikut salur darah tuan. Main-main tu. Makna kita semua ni Allah. Setan duduk, dah lah setan ni hidup daripada zaman sebelum Nabi Adam AS dia ada dah. Sampai sekarang tak mati-mati. Bayang Iblis ni. Sebab tu dia tahu macam mana nak gelincirkan gitu. Kalau kita buka kitab Talbis Iblis tu tengok. Ahli sufi cara sufi, ulama cara ulama, tok guru cara tok guru. Pak imam cara pak imam, tok siap cara tok siap. Jemaah cara jemaah. Dia tahu cara nak cocok kat mana nak gelincirkan. Sebab tu jaga-jaga tu. Sebab tu kadang-kadang kita dah elok dah kan semayang, kita tak nak riak, tak nak tunjuk kat orang kan. Kita datang ujub pula. Ujub tu ujub. Ujub ni bangga diri. Dia semayang seseorang dia senyum. Kita tengok dia apa hal orang tua ni gila semayang senyum seseorang. Dia semayang dia sebut, ya aku semayang ni rasa macam ahli sufi tu. Orang tak puji pun. Dia terasa seseorang. Kan? Macam Tok Bilal lah. Bukan Tok Bilal sini, Tok Bilal tempat lain. Habis azan dia duduk, dia pun off mic, duduk depan mic. Sedap betul aku azan tadi dia tu. Macam muazzin Masjid Nabawi ni kan. Oh, sedap betul. Kan? Padahal dia azan tu, kan? Orang dah sampai suruh, dah patah balik lari tu. Terkejut dia azan. Contohlah kan. Allahu Akbar. Dah elok dah jaga, tak nak ujub. Datang pula takabur. Takabur ni membesarkan diri. Kadang kita dah habis amalan kata takabur. Rasa sombong. Mula datang sombong. Macam kita seorang aja yang semayang. Macam kita seorang ni rasa kunci syurga tu kita pegang dah. Jaga tuan-tuan. Syaitan, iblis kalau cocok.
Kadang tak takabur kita jadi sum'ah. Sum'ah ni suka dengar orang puji, suka dengar orang cakap, puji kita balik. Kan? Kan kata Imam Ibn Athiullah rahimahullah ta'ala, ada 3 tanda amalan belum terangkat ke langit. Saya dah cerita dah sini bagi. Ada 3 tanda amalan yang belum terangkat di langit. Yang pertama, tuan-tuan, bila tuan-tuan dia buat sesuatu benda, dia sentiasa ingat sampai sekarang, sentiasa ingat kebaikan yang dia buat. Contoh, dulu dia duduk sini, kan? Masa tahun 2010 mari duduk sini, contohlah, adalah menyumbang dalam tabung. Habis baru ni raya tak? Singgah atas mana jalan rumah kawan-kawan sini, singgah semayang sini. Habis semayang duduk kat depan tu lah. Sambil duduk tengok, orang tanya, "Bang daripada mana?" Dulu saya duduk sini lah. Surau ni dulu tak ada cantik macam ni. Oh. Kalau saya tak menyumbang tak jadi macam ni. Alamak, orang tengok dia. Berapa abang sumbang marin? Adalah 100 tahun 2010 marin. Cilaku tu. 100 yang kau nyumbang tahun 2010 marin sampai sekarang kau cerita lagi. Bayangkanlah mana amalan masih tak terangkat langit. Kamu. Yang kedua, dia suka cerita amalan ni. Amalan sunat lah, amalan wajib tak apa. Amalan sunat dia suka cerita. Bangun pagi tu jumpa kat kedai mamak kan, tumbuk meja. Malam tadi siapa sakit? Ambulans masuk lah kawasan taman rumah. Bukan main bising lagi. Pukul 3 pagi esok. Baru nak angkat takbir semayang tahajud. Dia nak cerita semayang tahajud tu. Bukan nak cerita ambulans tu. Dan yang ketiga, dia rasa amalan dia sempurna. Setiap kali dia buat amalan, dia rasa amalan dia sempurna. Lepas tu kita habis semayang, kita minta, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Minta dengan Allah, "Ya Allah, ampunkan dosa aku." Baru lepas semayang, bukan baru lepas berzina, bukan baru lepas mencuri, bukan baru lepas minum arak, tak, baru lepas semayang, buat semayang ni kan. Tapi masih tak kita minta keampunan daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab bimbang-bimbang masa semayang tadi kita buat satu benda yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi mohon ampun, keampunan daripada Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa kekalkan hati kita ni. Batu kena banyak berdoa, banyakkan berdoa. Ya mukallibal qulub, sabbit qulub ala dinik wa ala ta'ati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, dan kekalkan, tetapkan hati kita ke atas agama dan juga ketaatan kepadamu, wahai Allah. Sentiasalah doa itu supaya Allah SWT sentiasa pelihara kita, dan supaya sentiasa kita letakkan Allah SWT ni sebagai matlamat kita untuk kita beramal, dan tidak kerana benda lain, dan tidak sudah sepastinya kita tidak mengharapkan apa-apa melainkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah tuan, sebelum saya tutup, bulan 11 ni insya-Allah saya akan ke Afghanistan untuk kita buat 3 program. Yang pertama, kita akan buat program food pack untuk kita bantu umat Islam di Afghanistan. Tuan-tuan, Afghanistan ni kalau saya nak cerita sejarah dia panjang. Sejarah dia, perang ni semula daripada tahun 1973 ni tuan-tuan, untuk sejarah moden sampailah sekarang tak berhenti-henti perang. Jadi yang menjadi mangsa adalah rakyat. Sekarang kadar kemiskinan tuan-tuan 60% daripada penduduk Afghan mempunyai pendapatan hanyalah di bawah $1 sehari. $1 ni makna RM4. RM4 sehari tuan. Tuan-tuan bayangkan nak makan apa? RM4 sehari. Tuan-tuan walau RM4, tuan-tuan pergi pasar malam, dapat apa beli? RM4. Apam balik ekstra kacang RM6 sekarang, laku tidak? Bayangkanlah. Nak makan apa tuan-tuan? RM4 sehari. Jadi insya-Allah tapi kali ni saya akan pergi ke di kawasan namanya daerah Badakhshan. Dia ni sempadan dengan Tajikistan. Dia utara Kabul, dalam 10 jam naik kereta daripada Kabul. Situ kawasan-kawasan pergunungan, ramai orang-orang miskin di situ. Jadi kita nak bagi makan, kita nak bagi food pack. Food pack ni tuan-tuan, dalam dia ada beras, gula, tepung, gandum dan juga minyak dan juga susu. Kita bagi sekadarnya untuk kita bantu mereka untuk nak menghadapi musim sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat program kenduri rakyat. Kenduri rakyat ni kami nak masak di tengah-tengah padang, kemudian kami jamu anak-anak yatim. Ramai anak-anak yatim, ramai tuan. Terutama yang bapa mereka dah mati akibat perang berlautan yang di Afghanistan. Perang panjang tuan. Daripada zaman Mujahidin, kemudian Taliban, kemudian pendudukan Amerika selama 20 tahun. Dan yang terbaru ni perang pula bersama-sama dengan lawan Amerika. Kemudian yang baru ni pula lawan dengan Daesh pula. Dan sesama dia berperang pula. Itulah kerja tuan. Perang tak habis-habis. Sedangkan Afghanistan satu negara yang kaya. Tuan,
Saya bersembang, saya dapat berjumpa dengan Menteri Industri dan Perdagangan dia pada tahun 2022 kemarin. Dia sebut Afghanistan mempunyai sumber asli yang belum diteroka berjumlah 3 trilion US dollar. Kaya, tapi siapa nak invest dalam keadaan huru-hara? Sebab tu tuan-tuan, kestabilan kerajaan penting untuk nak memacu ekonomi. Yang itu kan tajuk lain nak masuk tak? Baik. Jadi insya-Allah kita nak buat kenduri yang dua. Yang ketiga, kita nak bawa wakaf Al-Quran yang saya kempen selama ni. InsyaAllah bulan 11 saya akan bawa duit, kita akan beli Al-Quran untuk kita bawa di sana. Jadi tuan-tuan, saya masih lagi buka wakaf Al-Quran sehinggalah bulan 11 insyaAllah. Awal bulan 11 tu saya tutup sebab kita nak hantar duit dah siap-siap untuk kita beli Quran di sana. Sebab orang tanya saya, Ustaz, kenapa tak buat Quran di sini? Sebab dia tak pakai resam Usmani. Kita resam Usmani kan. Di sana dia tak pakai resam Usmani. Saya lupa apa resam pun dia pakai, tak tahulah. Pasal dia orang mazhab Hanafi ni lain semacam sikit. Jadi sambil-sambil kita bantu ekonomi dia orang beli Quran di sana. Jadi insya-Allah satu naskah RM25 dan saya tak berniat nak hurai panjang pasal wakaf Quran sebab setiap kali saya kuliah saya akan cerita benda ni. Ya, cuma saya pesan tuan-tuan kalau nak wakaf Quran, tuan-tuan jangan bawa warak lah masuk dalam tabung tu. Sebab Quran saya tak boleh duit Quran, saya kena beli Quran, saya tak boleh beli benda lain. Jadi kalau nak berwakaf, jumpa saya lepas ni ataupun ambil nombor telefon di tabung, boleh back in dan WhatsApp dekat kami. Macam mana WhatsApp kepada kami slip back in tu dan nama-nama yang kita niatkan untuk kita wakaf. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, ada umur, ada jodoh. Bulan depan insya-Allah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام